Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hasrina. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan website DLO iaitu Digital Learning Object ini yang bertajuk Peranan Guru sebagai Pembimbing sebagaimana yang terkandung dalam Standard 4 SKPNG 2 dan implikasinya kepada guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Ding Ziming, saya sendiri Iling Guo Zixing, dan Muhammad Afiq Imam bin Abdul Rahim. Terima kasih Iling. Saya seterusnya menerangkan peranan guru sebagai seorang pembimbing. SKP NG2 telah menetapkan seorang guru wajib berperanan sebagai seorang pembimbing supaya muridnya dapat menguasai pengetahuan, kemahiran asas dan mengamalkan nilai objektif pelajaran. Menurut Islam pada tahun 2011, ciri pelajar dan guru telah berlakunya perubahan yang drastis dan langsung berbeza dengan peranan guru serta pelajar dalam PDP tradisional apabila guru berperanan sebagai seorang pembimbing. Semasa guru berperanan sebagai seorang pembimbing, pelajar akan bergerak aktif dalam proses PDP serta mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan pembelajaran terdahulu dan menceburi ilmu yang baru. Jadual di bawah telah menyenaikan ciri-ciri pelajar dan guru semasa guru berperanan sebagai seorang pembimbing. Secara ringkas dan menyeluruh, perbezaan yang utama, ciri yang utama adalah pelajar memainkan peranan yang aktif dalam seluruh proses PDP, manakala guru berperanan hanya memainkan peranan sebagai seorang pembantu serta pengiring sahaja. Implikasinya, guru haruslah menghindari sikap pengajaran sebagai seorang pengalah yang hanya memberi arahan kepada murid-muridnya serta melibatkan komunikasi sahaja. Untuk menjadikan guru sebagai seorang pembimbing, guru boleh mengaplikasikan dua cara, iaitu pedagogi berasaskan pelajar dan pembelajaran kolaboratif. Pedagogi berasaskan pelajar dalam bilik darjah amat digalakkan untuk membolehkan pelajar melakukan lebih banyak pembelajaran penemuan dan belajar daripada satu sama lain. Sebagai contoh, guru boleh memberi tumpuan kepada tugasan pembinaan yang turun dan dapat memotivasikan perlibatan dan penyertaan pelajar secara aktif. Oleh sebab itu, guru harus mengambil kira keperluan dan kepelbagaian murid. Seterusnya, pembelajaran kolaboratif iaitu satu cara guru menjadi seorang pembimbing adalah satu situasi dua ataupun lebih banyak manusia belajar bersama-sama. Langkah ini dapat melibatkan pelajar dengan melibatkan diri dan bergerak aktif dalam proses PDP dan membantu murid membina ilmu, kemahiran baharu dan atas pengetahuan yang telah dipelajari. Pada masa yang sama, guru haruslah bertanggungjawab untuk menggunakan teknik penyuluhan untuk membantu murid dengan menyediakan soalan terbuka ataupun soalan hebat serta tugasan yang boleh merangsangkan pemikiran atas tinggi pelajar. Itu saja daripada saya, jadi saya menyerahkan pembentangan ini kepada Afiq. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada implikasinya kepada guru berjiwa pendidik. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Ini membolehkan guru mencorak kualiti pengajaran, menyusun organisasi pembelajaran dan mencorak iklim dalam bilik darjah. Secara tidak langsung, guru dapat mengembangkan potensi dan pencapaian murid dari segi cara berfikir, menilai dan kelakuan murid. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Guru dapat meneroka pelbagai cabang ilmu dengan mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan. Yang ini, guru perlu menguasai pedagogi untuk diaplikasikan kepada murid dalam pembelajaran abad ke-21. Secara tidak langsung, guru dapat menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Seperti yang kita tahu, manfaat teknologi maklumat dan komunikasi dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Guru mencapai standard
Yang ini bermaksud memudah dan mencetuskan inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Secara tidak langsung, guru dapat membentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Guru juga berperanan dalam menerapkan budaya digital dan menunjukkan kelakuan yang baik. Yang keempat, mempunyai wawasan. Guru dapat mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan dapat melakukan inovasi. Secara tidak langsung, guru dapat melahirkan murid-murid yang mencapai standard tahap globalisasi. Yang terakhir, iaitu yang kelima, guru sebagai suri teladan. Guru menerapkan penghayatan nilai rohani dalam pendidikan. Guru perlu membentuk insan yang bersahsiah mulia. Secara tidak langsung, guru dapat melahirkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Elaine. Kesimpulannya, guru-guru telah memainkan peranan yang penting dalam memberikan bimbingan kepada murid seperti yang telah ditetapkan dalam SKPNG 2. Dalam hal ini, guru-guru perlulah melakukan penambahbaikan dalam setiap dimensi amalan elemen kompetensi guru sebagai pembimbing. Guru perlulah menyedari bahawa tugas guru bukanlah untuk menyelesaikan masalah pelajar, tetapi membimbing, bermaksud guru perlu membantu pelajar membina sikap serta kemahiran yang baik untuk mengatasi masalahnya. Dalam proses ini, seseorang itu akan belajar untuk berubah dan membina sikap, nilai dan kemahiran baru supaya dapat menangani situasi yang sukar dengan lebih baik dan berkesan. Hal ini adalah penting kerana sekiranya pelajar tidak tahu cara menangani masalah emosi atau masalah peribadinya, maka hal ini akan menjejaskan pembelajarannya dalam bidang akademik. Justru dia tidak dapat berfokus kepada aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, guru semestinya tidak boleh mengelakkan peranannya sebagai pembimbing kepada pelajar. Bukan sahaja dalam mata pelajaran yang diajarnya, malah juga dalam menangani cabaran dan masalah harian yang dihadapi. Selain itu, guru juga perlu menyadari bahawa perubahan bukan sesuatu perkara yang mudah untuk seseorang pelajar. Ia merupakan proses yang berterusan dan pelajar memerlukan masa untuk berubah. Tambahan pula, guru-guru juga perlulah bijak dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar. Biasanya, masalah pelajar dapat dikategorikan kepada tiga, iaitu isu-isu personal, masalah akademik dan penyesuaian sosial. Guru haruslah berupaya mengenal pasti kategori masalah pelajar dengan segera supaya dapat memberi bantuan kepada pelajar sebelum masalahnya menjadi lebih besar atau serius. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa peranan guru sebagai pembimbing adalah secara tidak langsung dan guru perlu membina satu hubungan yang baik dengan pelajarnya supaya ia bertanggungjawab mengatasi masalahnya dan mempercayai bahawa gurunya akan membantunya. Dalam hal ini, guru perlu menggunakan kemahiran interpersonal seperti mendengar dengan aktif dan empati, mempunyai perasaan prihatin dan bersikap positif terhadap pelajar supaya dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelajar. Tegasnya, guru perlu berusaha untuk berperanan sebagai pembimbing yang baik untuk pelajar supaya dapat mencapai standard kualiti yang ditetapkan dalam SKPNG 2, iaitu membimbing murid secara profesional dan terancang di samping mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat supaya murid dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Itulah semua untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih. I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Make it say they run my